Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Nabila binti Muhammad Zairul Hisham bernombor ID KBJ 190810353. Pada hari ini, saya bersama rakan-rakan saya yang lain iaitu Ain, Amira, Fatini dan Eva akan membentangkan tugasan berkumpulan kami iaitu alat bantu mengajar. Seterusnya, saya akan menerangkan ciri-ciri alat bantu mengajar kumpulan kami. Umur yang bersesuaian dengan alat bantu mengajar kami ialah kanak-kanak yang berumur 5 dan 6 tahun. Seterusnya, tema yang kami pilih adalah tema ibadah yang lebih dikhususkan lagi untuk mengajar rukun solat. Seterusnya, konsep yang kami gunakan untuk menggunakan alat bantu mengajar ialah belajar sambil bermain. Seterusnya, saya serahkan penerangan yang lain kepada rakan setugas saya. Nama alat bantu mengajar kami ialah Rukun Solat Kit, di mana kami menyediakan dua alat bantu mengajar yang saling berkaitan. Nama saya Ainzara Sofia binti Muhammad Nur, PTM 190708061. Dengan cara menggunakan alat bantu mengajar kami iaitu Rukun Solat Kit. Jadi, inilah alat bantu mengajar kami yang pertama iaitu Flashcard Kit. Cara menggunakan alat bantu mengajar ini yang pertama ialah guru perlu meminta murid-murid untuk bersedia sebelum melaksanakan sesi pengajaran. Dan yang kedua, guru akan menerangkan tentang apa itu rukun solat. Solat juga merupakan rukun Islam yang kedua, di mana kita harus melaksanakan solat 5 waktu dalam sehari. Jadi, yang ketiga, setelah guru selesai menerangkan tentang rukun solat kepada kanak-kanak, guru akan memulakan sesi perbincangan melalui Flashcard Kit ini. Pertama sekali, guru membaca tajuk di flashcard ini. Okey murid-murid, jom kita mengenal rukun solat. Rukun solat. Okey murid-murid, pertama sekali, rukun solat pertama iaitu berdiri tegak. Ini adalah contoh berdiri tegak. Jadi kami telah pun mendirikan satu gambaran untuk memudahkan murid-murid mengetahui
cara berdiri tegak yang betul. Kami juga telah sertakan isi di mana guru boleh menerangkan kepada murid-murid. Jadi inilah caranya. Okey murid-murid, jika kita tidak mampu boleh duduk. Jika tidak mampu juga boleh solat dalam keadaan baring. Jadi bila kita sudah bersedia untuk menunaikan solat, kita haruslah berdiri tegak seperti dalam gambaran ini. Jika kita tidak mampu berdiri tegak, contohnya kita sakit, kita boleh melakukan di dalam keadaan duduk atau baring. Okey. Yang kedua adalah niat. Okay. Sebelum kita nak menunaikan solat, kita perlu berniat terlebih dahulu. Okey. Ini adalah niat-niat yang kita perlu melaksanakan sebelum menunaikan solat. Yang pertama iaitu niat solat subuh. Mari ikut cikgu baca sama-sama. Usalli fardu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Selesai membaca niat, kita teruskan dengan takbiratul ihram, di mana kanak-kanak perlu berdiri tegak dan mengangkat kedua-dua belah tangan sehingga paras telinga. Okey murid, semasa takbiratul ihram, murid perlu mengucapkan perkataan Allahu Akbar. Kat sini kita perlu mengangkat kedua-dua belah tangan. Dan yang keempat pula ialah membaca surah Al-Fatihah. Murid perlu membaca surah itu semasa menunaikan solat. Sebelum memulakan bacaan, murid-murid perlu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah kedudukan murid-murid apabila membaca surah Al-Fatihah. Dan yang kelima pula ialah rukuk. Murid-murid perlu membongkok 90 darjah. Dan ini adalah contoh. Tangan murid-murid perlulah berada di bahagian lutut dan kaki perlulah berdiri tegak. Seterusnya pula ialah iktidal. Iktidal ini pula kita harus melaksanakan selepas rukuk sebelum melakukan sujud. Berdiri betul selepas rukuk. Kadang-kadang perlu berdiri tegak. Sama seperti permulaan sebelum melaksanakan solat. Kedua-dua belah tangan haruslah diletak dengan rata. Dan kita teruskan pula dengan sujud. Selepas rukuk, murid-murid akan sujud. Ini adalah contoh sujud. Tangan dan kaki serta dahi mencecah lantai. Dahi kita perlu mencecah lantai. Barulah sah solat ya adik-adik. Okay. Membungkuk sehingga dahi berada di paras lantai. Selepas sujud pula, kita teruskan dengan duduk antara dua sujud. Ini adalah merupakan turutan yang ketujuh di dalam rukun solat. Duduk sebentar selepas sujud yang pertama. Setelah murid-murid melakukan sujud, kemudian akan duduk dengan cara seperti ini. Ini adalah contohnya. Yang ke-8 pula ialah tahiyat awal, di mana kanak-kanak perlu duduk di posisi yang sama seperti duduk di antara dua sujud. Jadi ini adalah contohnya. Kaki tidak perlu bersilang dan hanya duduk seperti duduk antara dua sujud. Dan yang terakhir pula ialah tahiyat akhir rukun solat yang ke-9. Ini adalah posisi duduk
di tahiyat akhir. Sama seperti tahiyat awal. Tapi kita nampak tak kat situ perbezaannya. Yang membezakan duduk antara tahiyat awal dan tahiyat akhir, kanak-kanak perlu menjongkitkan sedikit kaki. Dan ini adalah contoh. Murid-murid dah tahu kan kesemua rukun-rukun solat yang kita telah belajar ini. Jadi, mari kita sebutkan semula. Yang pertama ialah berdiri tegak. Dan yang kedua ialah niat. Dan yang ketiga pula takbiratul ihram, di mana murid perlu menyebut Allahu Akbar. Dan yang keempat pula ialah membaca Al-Fatihah. Kelima ialah rukuk. Dan yang keenam pula iktidal. Iktidal ni apa dia murid? Iktidal ni ialah kita perlu berdiri tegak sebelum melakukan sujud. Dan sujud. Seterusnya, ketujuh ialah duduk di antara dua sujud. Dan yang ke-8 ialah tahiyat awal. Dan yang terakhir ialah tahiyat akhir. Jadi itu sahajalah cara penggunaan alat bantu mengajar kami. Sekarang kita akan teruskan dengan aktiviti rukun solat. Kat sini ada turutan rukun solat. Dekat tangan cikgu ada batang aiskrim dan nombor turutan. Cikgu nak bila cikgu pilih nombor, adik-adik semua sebutkan nombor ni untuk turutan yang mana satu, seperti takbiratul ihram ke, rukuk ke, sujud ke, atau yang mana satu. Okay. Nombor 2. Apakah rukun solat yang kedua? Apa dia? Takbiratul ihram. Okey, pandai. Masukkan batang aiskrim ke dalam lubang yang disediakan. Seterusnya nombor 8. Okey, nombor 8 apa dia? Sujud ke cikgu? Bukan, salah. Nombor 8 adalah tahiyat awal. Okey. Sekarang pula nombor 6. Apakah rukun solat yang ke-6? Mungkin di sujud. Betul. Yeay. Sujud. Okey, seterusnya nombor 5. Nombor 5 apa? Iktidal. Iktidal, pandai. Okey, nombor 3 adalah membaca surah Al-Fatihah. Okey, seterusnya nombor 4. Nombor 4 apa dia? Tadi kita dah belajar kan? Ya cikgu. Okey, nombor 1. Pertama sekali apa kita nak buat sebelum kita solat? Niat. Pandai. Yang terakhir nombor 9. Di tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Okey, last sekali nombor 7. Yang mana satu lagi belum ada? Yang kosong tu cikgu. Ya betul. Apa dia? Duduk antara dua sujud. Okey, begitulah cara memain aktiviti rukun solat ini. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Natasha, PTM 190707844. Saya ingin membentangkan tentang kelebihan-kelebihan alat bantu mengajar yang telah kumpulan kami sediakan. Pertama sekali, kelebihan ABM ini adalah memudahkan kefahaman murid terhadap rukun solat kerana ia mempunyai gambaran yang lebih jelas berbanding dengan apabila kita mengajar kanak-kanak dengan hanya menggunakan bahan teks ataupun paparan. Selain daripada itu, ia juga dapat memantapkan daya ingatan murid serta kefahaman mereka tentang rukun Islam kerana mempunyai bentuk yang menarik dan juga warna yang menarik. Tidak hanya itu, dengan mempunyai bentuk dan juga warna yang menarik, ianya dapat menarik minat pelajar untuk belajar tentang rukun Islam.
Seterusnya, ia juga menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan kepada murid-murid. Seterusnya, memudahkan lagi tugas para guru untuk memberikan penjelasan kepada murid-murid, kerana dengan adanya alat bantuan mengajar ini, murid-murid lebih mengenal pasti kerana mereka dapat melihat gambaran yang jelas terhadap alat bantuan mengajar tersebut. Akhir sekali, ABM yang kami ciptakan ini juga dapat menggalakkan lagi penglibatan pelajar dalam aktiviti yang disediakan berdasarkan alat bantuan mengajar tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Nama saya Nur Fatini binti Hamiruddin, PTM 1970808057. Kesimpulan yang kita boleh perolehi ialah yang pertamanya, kita sebagai guru haruslah menjadi kreatif dalam membina macam-macam bahan bantu mengajar supaya dapat menarik minat kanak-kanak untuk belajar dan mengamalkan dalam kehidupan mereka. Yang kedua pula ialah kita mestilah mengajar kanak-kanak tentang ibadah ataupun kewajipan dalam agama Islam daripada mereka kecil lagi supaya mereka dapat mempraktikkannya sehingga mereka besar. Yang ketiga pula, guru-guru perlulah sentiasa berusaha untuk mencari jalan untuk mengajak kanak-kanak membuat kewajipan-kewajipan dalam agama Islam. Tak kiralah dengan mencipta ABM yang menarik ataupun mencari aktiviti yang menarik. Oleh itu, dengan bahan bantu mengajar yang kami buat, kanak-kanak secara tidak langsung akan tertarik untuk menunaikan solat. Sekian, terima kasih.